Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pencara serta rakan-rakan sekalian. Saya Fatullah bin Darin pada hari ini akan membentangkan mengenai peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dalam pengurusan konflik antara bangsa. Konflik antara bangsa berlaku apabila negara atau aktor antara bangsa mempunyai perbezaan kepentingan dari segi politik, ekonomi, keselamatan, ideologi, atau tuntutan wilayah. Sekiranya konflik ini tidak diurus dengan baik, ia boleh mengancam keamanan dan kestabilan dunia. Bagi mengelakkan konflik yang lebih besar, PBB telah ditubuhkan pada 24 Oktober 1945 dengan matlamat utama, yaitu untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan antara bangsa. Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut, PBB menggunakan pelbagai mekanisme seperti yang pertama diplomasi, pengantaraan, operasi pengaman, bantuan kemanusiaan, dan juga pembinaan keamanan selepas konflik. Oleh itu, pembentangan ini akan menilai lebih jauh bagaimana keberkesanan peranan PBB dalam mengurus dan menyelesaikan konflik antara bangsa serta sumbangannya terhadap keamanan dunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ilham bin Masli akan menerangkan pada bahagian 2.0, yaitu saya akan menerangkan tentang latar belakang penubuhan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun yang dikenali sebagai PBB, United Nations. PBB telah ditubuhkan secara rasmi pada 24 Oktober 1945, iaitu selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua. Penubuhan organisasi ini bertujuan untuk mengekalkan dunia daripada mengalami peperangan besar sekali lagi selepas jutaan nyawa terkorban dan banyak negara mengalami kemusnahan. Dan sebelum itu, PBB diwujudkan, dunia mempunyai Liga Bangsa-Bangsa. Namun organisasi tersebut gagal mengekalkan keamanan kerana tidak mempunyai kuasa yang cukup untuk menghalang pencerobohan dan konflik antara negara. Kegagalan inilah yang menjadi salah satu faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua dan mendorong kepada penubuhan PBB. Proses penubuhan PBB berlaku melalui beberapa siri persidangan antara bangsa. Antaranya ialah Deklarasi Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1942, diikuti persidangan Dumbarton Oaks pada tahun 1944 dan akhirnya persidangan San Francisco pada tahun 1945. Hasil daripada persidangan ini, piagam PBB telah ditandatangani oleh 50 buah negara dan mula berkuat kuasa pada 24 Oktober 1945. Dari segi matlamat, kita boleh lihat PBB ditubuhkan untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan antara bangsa, menggalakkan hubungan persahabatan antara negara, memperkukuhkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial dan kemanusiaan, serta melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Bagi melaksanakan matlamat tersebut, PBB mempunyai 4 organ utama yang penting. Yang pertama adalah Perhimpunan Agung PBB yang menjadi platform semua negara anggota membicarakan isu-isu global. Yang kedua adalah Majlis Keselamatan PBB yang bertanggungjawab menjaga keselamatan dunia dan mempunyai kuasa mengeluarkan resolusi yang mengikat negara anggota. Ketiga adalah Mahkamah Keadilan Antarabangsa yang menyelesaikan pertikaian undang-undang antara negara, dan akhir sekali yang keempat adalah Sekretariat PBB yang mengurus pentadbiran harian organisasi di bawah pimpinan Setiausaha Agung. Dan secara kesimpulannya, penubuhan PBB merupakan satu titik perubahan penting dalam sistem hubungan antarabangsa. Walaupun organisasi ini masih menghadapi pelbagai cabaran
PBB kekal memainkan peran penting dalam memelihara keamanan, melindungi hak asasi manusia, dan menggalakkan kerjasama antara negara. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan menerangkan tentang peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB dalam pengurusan konflik antarabangsa. Secara umumnya, PBB ditubuhkan pada tahun 1945 selepas Perang Dunia Kedua dengan maklumat utama untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan dunia serta mengelakkan peperangan besar daripada berulang. Peranan pertama ialah operasi PBB iaitu pengamanan antarabangsa. PBB menghantar pasukan pengaman yang dikenali sebagai Blue Helmets ke kawasan konflik untuk memantau gencatan senjata, melindungi orang awam dan membantu mewujudkan keadaan yang selamat supaya proses perdamaian dapat dijalankan. Peranan kedua iaitu diplomasi dan pengantaraan konflik. PBB bertindak sebagai pihak ketiga yang berkecuali untuk membawa negara atau pihak yang bertelenggah ke meja perundingan. Pendekatan ini membantu mencari penyelesaian secara aman tanpa menggunakan kekerasan. Seterusnya ialah Majlis Keselamatan PBB berperanan menguatkuasakan resolusi seperti mengarahkan gencatan senjata atau mengenakan sekatan ekonomi. Walau bagaimanapun, keberkesanannya kadang-kala terhad kepada 5 negara anggota tetap mempunyai kuasa veto yang boleh menghalang suatu resolusi daripada diluluskan. Selain itu juga, PBB turut menyediakan bantuan kemanusiaan melalui agensi seperti UNHCR. Agensi ini membantu pelarian dan mangsa konflik dengan menyediakan tempat perlindungan, makanan, bekalan, perubatan serta keperluan asas yang lain. Akhir sekali, PBB menegakkan undang-undang antarabangsa melalui Mahkamah Keadilan Antarabangsa iaitu ICJ yang menyelesaikan pertikaian Enmon negara secara aman berdasarkan undang-undang antarabangsa. Seterusnya, kita akan masuk ke bahagian kelima. Kita akan melihat kesan peranan PBB dalam pengurusan konflik antarabangsa yang boleh dibahagikan kepada dua, kepada kesan positif dan juga kesan negatif. Dari segi kesan positif, PBB berjaya mengurangkan tahap keganasan dalam konflik melalui operasi pengaman yang ditempatkan di kawasan-kawasan berisiko. Selain itu, PBB juga memainkan peranan penting dalam melindungi orang awam serta pelarian daripada menjadi mangsa konflik. PBB juga menggalakkan penyelesaian konflik secara aman melalui rundingan dan diplomasi. Sekaligus, ini dapat mengelakkan peperangan yang lebih besar. Di samping itu, bantuan kemanusiaan yang disalurkan membantu meringankan penderitaan mangsa konflik di seluruh dunia. Namun begitu, terdapat juga kesan negatif daripadanya. Antaranya, PBB tidak mampu menyelesaikan semua konflik secara menyeluruh. Keberkesanan PBB juga sering terhad akibat penggunaan kuasa veto oleh negara anggota tetap Majlis Keselamatan. Selain itu, tindakan PBB kadangkala kelihatan seperti lambat dan sangat bergantung kepada kerjasama negara anggota yang menyebabkan sesetengah konflik berlarutan sehingga kini. Secara keseluruhannya, peranan PBB memberi kesan yang besar dalam pengurusan konflik, tetapi masih terdapat kekangan yang perlu diperbaiki bagi meningkatkan keberkesanannya pada masa hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada bahagian ini saya akan menerangkan beberapa cabaran utama yang dihadapi oleh PBB dalam pengurusan konflik antarabangsa. Pertama, kuasa veto negara anggota tetap Majelis Keselamatan. 5 negara kuasa besar yaitu US, Rusia, China, Prancis dan UK mempunyai kuasa veto. Kuasa ini membolehkan mereka menggagalkan mana-mana resolusi walaupun mendapat sokongan majoriti. Keadaan ini sering menyebabkan kebuntuan dalam membuat keputusan, terutamanya dalam konflik seperti Syria dan Palestina. Akibatnya, PBB dilihat kurang berkesan dan kredibilitinya terus terjejas. Yang kedua, kekurangan kuasa penguatkuasaan secara langsung. PBB tidak mempunyai tentara sendiri dan bergantung kepada negara anggota untuk melaksanakan resolusi. Hal ini menyebabkan tindakan PBB sering lambat dan terhad. Selain itu, misi pengaman juga bergantung pada sumbangan negara anggota, yang kadangkala tidak mencukupi. Ini menjejaskan keupayaan PBB untuk melindungi orang awam dan menghentikan konflik dengan berkesan. Yang ketiga pula ialah perbezaan kepentingan politik negara. Setiap negara mempunyai kepentingan politik, ekonomi, dan strategi yang berbeza. Perbezaan ini menyebabkan sukar untuk mencapai persetujuan bersama.
Dalam banyak situasi, negara lebih mengutamakan kepentingan nasional berbanding kepentingan global, sekaligus melambatkan proses penyelesaian konflik. Yang keempat pula, konflik modern dan ancaman baru. Konflik masa kini semakin kompleks karena melibatkan aktor bukan negara seperti kumpulan militan dan pengganas. Konflik seperti ini sukar dikawal melalui diplomasi tradisional. Selain itu, ancaman baru seperti keganasan cyber dan perubahan iklim turut menambah cabaran kepada struktur PBB. Struktur PBB yang lama kadangkala tidak lagi sesuai untuk menangani situasi semasa. Jadi secara kesimpulannya, cabaran-cabaran ini menunjukkan bahwa walaupun PBB memainkan peranan penting, keberkesanannya masih terhad dan memerlukan penambahbaikan agar lebih relevan dalam menghadapi konflik masa kini. Itu saja, sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB memainkan peranan yang sangat penting dalam mengurus konflik antara bangsa melalui pelbagai pendekatan seperti diplomasi, pengantaraan misi pengaman, bantuan kemanusiaan, dan penguat kuasa undang-undang antara bangsa. Walau bagaimanapun, keberkesanan PBB masih berdepan beberapa cabaran, terutamanya penggunaan kuasa veto oleh anggota tetap Majelis Keselamatan serta perbezaan kepentingan politik antara negara-negara anggota. Selain itu, ancaman keselamatan modern seperti keganasan, rentas sempadan, dan akte bukan negara turut menuntut PBB menyesuaikan strategi serta memperkukuh mekanisme sedia ada. Oleh itu, kejayaan PBB bukan sahaja bergantung kepada mandat yang dimilikinya, tetapi juga kepada komitmen dan kerjasama semua negara anggota. Reformasi terhadap sistem PBB, khususnya Majelis Keselamatan, amat penting supaya organisasi ini dapat terus berfungsi dengan lebih berkesan dalam mengekalkan keamanan, keselamatan, dan kestabilan dunia pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.